Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, pertama-tamanya marilah kita merafakkan, memanjatkan tinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita dapat lagi bertemu selepas kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian Allah izinkan kita juga untuk kita duduk sebentar antara maghrib ke isyak untuk kita mendengar perkongsian ilmu, untuk berada dalam majlis ilmu yang mana majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang dipayungi oleh para malaikat, majlis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam minta untuk kutip sebarang permata ataupun sebarang faedah ketika berada di atas muka bumi ini dalam majlis ilmu. Sebab apa tuan-tuan? Dalam majlis ilmu lah kita akan dapat keberkatan, kita akan dapat pengetahuan, dan dalam masa yang sama kita akan dapatkan pengampunan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, lazimilah diri kita dalam majlis ilmu. Tak kiralah berapa pun umur kita, tak kiralah berapa pun umur kita, pastikan kita istiqamah dalam menuntut ilmu ataupun dalam majlis ilmu. Walaupun kita susah nak faham, walaupun kita bukan 100% faham pun, tapi bila kita berada dalam majlis ilmu, insya-Allah keberkatan majlis ilmu tu akan mengalir dalam diri kita. Moga-moga nanti walaupun kita tak jadi orang alim, walaupun kita bukan ulama, tapi dekat akhirat nanti kita bangkit bersama dengan orang alim, kita bangkit bersama dengan para alim ulama. Tu tujuan kita tuan-tuan. Kita duduk dengan alim ulama supaya dekat akhirat nanti kita bangkit sekali dengan dia orang. Bukan kita bangkit jauh dengan dia orang, bangkit bersama dengan orang-orang yang lalai. Sebab itulah tuan-tuan, lazimilah diri kita dalam majlis ilmu, insya-Allah Allah akan berikan kebaikan dengan istiqamahnya kita dalam majlis ilmu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada pertemuan yang lepas sebenarnya kita masih lagi bincang berkaitan dalam bab air lagi tuan-tuan. Dalam kitab Taqrirat As-Sadidah fil Masail Mufidah karangan Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf hafizahullah taala. Dalam kitab Taqrirat As-Sadidah, Syekh mulakan perbahasan fiqh dalam bab taharah. Kalau kita bincang bab ibadat lah, fiqhul ibadah. Yang mana awal dulu saya dah bagi tahu dah, fiqh ni kalau kita bahagikan dia ada 4. Pertama fiqhul ibadah, yang kedua fiqhul muamalah, yang ketiga fiqhul nikah ataupun fiqhul munakahat, yang terakhir adalah fiqhul jinayah. 4 perbahagian fiqh. Jadi tuan-tuan, fiqhul ibadah adalah perbahasan utama, iaitu hubungan antara kita dengan Allah. Fiqh ibadah adalah hubungan antara kita dengan Allah. Fiqhul muamalah, munakahat sampai jinayah adalah hubungan antara kita sesama makhluk. Sebab apa tuan-tuan? Muamalat dia akan bincang mula berkaitan dengan jual beli, berkaitan dengan riba, berkaitan dengan hutang, berkaitan dengan sewaan dan sebagainya. Semua tu adalah alaqah ataupun hubungan antara kita dengan makhluk. Tapi Islam dah tetapkan dah hukum hakam berkaitan perkara tersebut. Tapi ibadah yang kita tengah bincangkan adalah hubungan antara kita dengan Allah. Sebab itulah tuan-tuan, Islam ni dia syumul. Islam ni dia lengkap. Takkan ada penambahan, takkan ada pengurangan dalam Islam. Islam ni cukup lengkap. Yang mana lengkapnya Islam selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Islam dah lengkap. Cuma cara kita nak faham Islam, itu yang kadang-kadang kita berbeza sekarang tuan-tuan. Cara kita nak faham dalil, cara kita nak faham Al-Quran, cara kita nak faham hadis, itu yang jadi perbahasan di antara kita sekarang, sampai berlaku banyak khilaf dan sampai ada kafir mengkafirkan dan sebagainya. Benda tu kadang-kadang kita nampak satu benda yang tak cantik lah. Kalau khilaf yang boleh kita iktibar, khilaf yang muktabar, kemudian kita iktibarkan dia sebagai khilaf yang berat, khilaf yang salah. Jadi tuan-tuan, bila kita balik semula kepada manhaj ilmu, bila kita balik semula kepada pengajian yang sebenar, insya-Allah kita akan banyak berlapang dada. Kita akan banyak berlapang dada, kan khilaf tu kita akan banyak raikan dia. Jadi tuan-tuan, sekarang ni sebenarnya banyak isu tuan-tuan kan. Banyak isu berkaitan dengan khilaf di kalangan asatizah. Sebenarnya bukan asatizah je. Benda tu ulama dah bincang lama dah. Cuma di Malaysia ni mungkinlah sebab kita media sosial dah
bila ada video dia akan tersebar luas sampai semua orang mendengar, sampai semua orang boleh tahu isu itu ataupun persoalan-persoalan khilafiyah yang dibincangkan oleh para ulama sebelum-sebelum ni. Tapi tak apa tuan-tuan, kita kembali kepada manhaj ilmu. InsyaAllah Allah akan beri kita kefahaman dan bangkit bersama para ulama nanti. Sebelum ni kita dah bincang berkaitan dengan halatil wuqu'in najasati fil ma', berkaitan dengan najis yang jatuh ke dalam air. Kita dah sebut dah juga ada najis-najis yang dimaafkan kalau terjatuh dalam air. Dengan syarat apa? Dengan syarat bukan kita sengaja buat, ataupun dengan syarat bangkai ataupun najis yang terjatuh tadi tak akan merubahkan air tadi. Contohnya apa tuan-tuan? Sebelum ni kita sebutkan dalam secawan air, salah satu najis yang dimaafkan adalah apa? Haiwan yang tak mengalir darah pada dia. Contohnya apa kita sebut ni? Contohnya kita sebut cicak. Cicak haiwan yang tak mengalir darah pada dia. Maka kalau cicak jatuh, kita ambil lalat lah, mudah sikit. Kalau cicak ataupun lalat jatuh dalam air kita, kemudian dia mati. Dia mati tu bukan disebabkan kita campak dia. Bukan kita campakkan lalat tadi, bukan kita campakkan cicak tadi. Maka air tadi dihukumkan sebagai apa? Air tadi dihukumkan sebagai suci. Walaupun bangkai lalat tadi dah masuk dalam air kita. Kemudian bangkai, contoh bangkai lalat, bangkai cicak tadi yang tak mengalir darah pada dia, tak mengeluarkan darah ataupun darah tak mengalir daripada tubuh badan dia, maka kita cakap apa? Bangkai tadi dimaafkan dari sudut syarak. Dan juga bangkai tadi tak merubah air. Kalau bangkai tadi bila masuk bangkai tadi, air tersebut berubah dari sudut bau, warna dan juga rasa dia, maka air tadi akan jadi najis. Baik, itu perbahasan terakhir kita bincangkan pada pertemuan yang lepas. Hari ini kita akan bincangkan turuq tathhiril ma'in najis yakunu tathiruhu bi thalathati turuq. Cara ataupun kaedah untuk membersihkan air yang najis. Tuan-tuan, air yang najis contohnya apa? Air dalam kolah kita, air dalam kolah lah. Air yang melebihi 2 kullah. Air yang melebihi 2 kullah iaitu lebih kurang 217 liter kita sebut sebelum ni. 217 liter dikira sebagai 2 kullah. Air yang lebih daripada 2 kullah kemudian masuk najis pada dia. Katakan masuk bangkai apa-apalah. Kemudian bangkai tadi merubah sama ada warna, bau dan juga rasa air tadi. Pada hakikatnya air tadi akan jadi najis walaupun air tadi banyak. Tapi tuan-tuan, ada cara untuk apa? Untuk air yang banyak tadi supaya dia jadi suci semula. Selepas dia bernajis. Lepas dia najis, dia boleh jadi suci semula. Ada 3 kaedah yang Habib sebutkan di sini. Hafizahullah, Habib Hasan Al-Kaf sebutkan di sini. Moga-moga kita dapat ambil manfaat daripada perkara tersebut. Baik, yang pertama apa? Yang pertama, ayyadhuru binafsih ay yazul at-taghayyur bi-tul al-muksi wa dhaka idza kana qullatayn fa akthar. Baik, yang pertama apa? Yang pertama, dia bersih dengan diri dia sendiri. Maksudnya apa? Dia suci dengan diri dia sendiri. Macam mana cara dia? Cara dia ialah ay yazul at-taghayyur bi-tul al-muksi, iaitu hilangnya perubahan tadi. Contohnya apa tuan-tuan? Contohnya air dalam satu kolah. Syarat dia apa tuan-tuan? Syarat dia mesti lebih daripada 2 kullah. Satu kolah yang saya maksudkan kolah masjid ni lah. Boleh kata lebih daripada 2 kullah. Air yang lebih daripada 2 kullah tadi, air tadi asalnya masuk najis dan berlaku perubahan pada air tadi, maka air tadi adalah najis. Kemudian kita tinggalkan air tadi. Kita tinggalkan dalam satu tempoh, katakan sebulan, 2 minggu ataupun sebulan. Lepas kita tinggalkan air tadi yang tak digunakan, kemudian kita tengok perubahan pada air tadi hilang. Sama ada hilang dengan semula jadi dan sebagainya. Air tu hilang. Maksudnya apa? Dah tak ada bau, dah tak ada warna dan dah tak ada rasa bangkai tadi. Maka air tadi daripada najis pada asalnya, dia akan berubah menjadi apa? Dia akan berubah menjadi suci. Maksudnya apa suci? Daripada air tadi kita tak boleh buat minum, daripada air tadi kita tak boleh buat berwuduk, maka air tadi kita boleh buat minum dan kita boleh buat berwuduk. Itu cara yang pertama, iaitu perubahan air itu berubah dengan
berubah dengan sendirinya. Okey, baik. Kemudian yang kedua yang kedua, ayyatuhru bil idafati lil al-ma'i alaihi. Yang kedua, berlaku perubahan disebabkan apa? Disebabkan penambahan air ke atas air tersebut. Penambahan ke atas air tersebut. Wa yakunu ba'da dhalika kullatayn fa aktsar. Dan berlaku penambahan ni lepas ditambah tu air tu lebih daripada 2 kullah. Wa hadha ma yusamma bil mukatsarah. Ini yang dinamakan sebagai mukatsarah. Wala yatuhru bil idafati najisin alaihi ka baulin. Dan tapi tak sah kalau kita tambahkan najis ke atas air suci tadi. Contohnya apa tuan-tuan? Contohnya air ada lebih kurang 100 liter. 100 liter kita boleh cakap 1 kullah lah. Tak sampai 2 kullah lagi. Dekat satu tempat ataupun satu tangki dan sebagainya lah. Kemudian air yang 100 liter tadi dia asalnya najis. Macam mana kita nak sucikan dia? Dengan kita tambahkan air mutlak yang lain. Kita tambahkan air sampailah 2 kullah ataupun lebih. Dan lepas 2 kullah tadi, bila kita tengok berlaku perubahan pada air tadi, daripada air tadi warna dia bernajis, dia dah jadi bersih. Daripada bau ada najis, dia dah jadi bersih. Daripada rasa tadi ada najis, dia dah jadi bersih. Maka sah untuk kita buat air tadi untuk bersuci dan juga minum dan sebagainya. Yang ini dia dinamakan sebagai mukatsarah. Yang pertama tadi dia berubah dengan sendiri. Yang kedua berubah disebabkan kita tambahkan air yang suci dalam bekas air tersebut. Sebab itulah tuan-tuan, kadang-kadang kita akan nampak dekat kampung macam mana dia orang buat. Dia orang akan letak atak zinc, betul? Atak zinc dekat kolah air tadi. Sebab apa? Bila air hujan turun, dia akan sentiasa tambah air tadi. Daripada pada asalnya kadang-kadang kolah tu dia ada najis yang menyebabkan air kolah tadi jadi najis. Bila tambah, dia berlaku perubahan pada air. Daripada najis dia akan berubah jadi suci. Ini cara yang kedua. Baik, yang ketiga apa? Ayyatuhura bi nuqsanil ma' bi syarti alla yanqusal baqi an qullatain. Maksudnya apa? Yang ketiga, sucikan dia dengan mengurangkan air tadi. Dengan syarat bila berlaku pengurangan air tadi, bila dah kurangkan air tadi, jumlah air tadi lebih ataupun tak kurang daripada 2 kullah. Maksudnya apa tuan-tuan? Dalam satu bekas ada air lebih kurang 3 kullah ataupun 4 kullah. 4 kullah lebih kurang kalau 200, 4 kullah lebih kurang 400 liter. 400 liter, kemudian 400 liter tu ada najis masuk dalam dia. Ada najis masuk, maka berlaku perubahan dari sudut bau, warna dan juga rasa. Kemudian bila kita buang air tadi, buang sampai satu tahap kita dah tak bau, dah tak rasa dan dah tak tengok perubahan pada warna. Dan bila diukur semula air tadi masih lebih daripada 2 kullah, maka air tadi suci dan boleh kita gunakan untuk berwuduk, minum dan sebagainya. Maka dia akan jadi air mutlak, suci dan juga menyucikan. Jadi tuan-tuan, kalau kita buat pembahagian lebih kurang macam ni lah. Kalau kita buat cara menyucikan air, saya tulis bahasa Melayu dah lah. Yang pertama apa? Suci dengan sendiri. Yang kedua kita panggil sebagai mukatsarah. Mukatsarah iaitu apa? Tambahkan air. Yang ketiga kita boleh buat dengan apa? Dengan kita mengurangkan air. Maksudnya kita buang air tadi sampailah bila berlaku pengurangan tadi, hilang bau, warna dan juga rasa pada air tadi. Tapi bilangan air tadi lebih daripada 2 kullah, maka air yang banyak tadi boleh kita gunakan untuk bersuci. Ini tuan-tuan, kadang-kadang apa yang kita tak tahu ataupun apa yang kita belum tahu sebelum ni, kita akan jumpa dalam kitab fiqh. Bukanlah semua air yang masuk najis pada dia terus kita kena buang habis, bukan. Kalau orang cakap apa, boleh tambah air ni, bila tambah air hilanglah bau, hilanglah warna, hilang rasa dia,
maka kita buat benda tu, tak ada masalah. Tambahkan air lagi, tambahkan air. Contohnya apa tuan-tuan? Contohnya kita ni sayang air lah. Sebab air, kadang-kadang air wakaf, air daripada masjid ni air wakaf. Tapi jatuh najis pada dia. Jatuh apa? Jatuh katakan tai ataupun bangkai, tikus dan lain-lain lah. Benar bila jatuhnya bangkai, jatuhnya najis tadi, berlaku perubahan pada air. Kita sayang nak buat air sebab apa? Air wakaf. Maka cara dia macam mana? Boleh kita gunakan 3 cara tadi. Sama ada dengan kita tunggu air tadi suci dengan sendiri, tapi lama lah, mungkin dalam tempoh 2 minggu ataupun sebulan dan sebagainya. Tuan-tuan, air dia akan suci dengan sendiri. Sebab tu apa tuan-tuan? Air najis, contohnya apa? Air kencing kita tuan-tuan. Contoh kita letakkan dalam satu bekas air kencing, kemudian kan tinggal dalam satu tempoh yang lama, air tadi dia akan berubah tuan-tuan. Bau dia akan hilang, rasa dia akan hilang, dan juga warna dia akan hilang. Dia akan jadi macam mana air mutlak. Sampai kita tak boleh nak bezakan antara air tu air suci ataupun air kencing. Macam tu juga bila berlaku perubahan pada air yang banyak. Maka kalau berlaku perubahan, bila dia dalam tempoh yang lama dia dah jadi kita nampak suci, maka boleh kita gunakan untuk bersuci. Ataupun apa? Ataupun kita tambahkan air. Contohnya jatuh bangkai kucing dan sebagainya, ayam dalam kolah. Biasa kalau dekat kampung dalam kolah tu ayam banyak kan, masuk ayam dalam kolah. Kita cakap memang kalau berlaku perubahan, air itu jadi najis. Tapi cara dia macam mana? Kalau kita sayang nak buang air tadi, kita tambah air lagi. Tambah air, buka paip, tambah air, sampailah bila kita tengok air tadi dah hilang bau, hilang warna, dah hilang rasa dia. Hilang bau najis tadi, hilang rasa najis tadi, dah hilang warna najis tadi. Maka kita boleh gunakan baki air yang tadi yang lebih daripada, syarat dia mesti lebih daripada 2 kullah. Ni cara yang kita boleh gunakan untuk kita jaga air wakaf kita. Sebab apa tuan-tuan? Barang di masjid ataupun di surau, semuanya adalah hak milik bersama. Sebab apa dipanggil sebagai wakaf? Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis apa? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Jika mati anak Adam, terputus daripada ni kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Sadaqatin jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariah. Tuan-tuan, sedekah ni kita boleh bahagi kepada 2 lah. Yang pertama sedekah biasa, yang kedua adalah sedekah jariah. Jariah ni maksud dia apa tuan? Jar ni maksud berjalan, berlari. Dia bergerak. Jadi apa tuan-tuan? Sedekah yang bergerak ni, sedekah yang sentiasa mengalir pahala pada kita. Iaitu kita sedekahkan barang yang mana bila kita sedekahkan barang tadi, ain dia masih kekal. Ini kita sebut sebagai wakaf. Ain ni apa? Ain ni sesuatu benda tu lah. Contohnya apa? Kita sedekahkan marker pen pada masjid ataupun pada surau. Marker pen ni tadi tuan-tuan, kalau kita sedekahkan, kekal tak ain dia? Ain dia masih kekal tuan-tuan. Jadi kita niatkan sebagai wakaf, maka selagi mana marker pen ataupun kolam ni digunakan, selagi tu kita akan dapat pahala walaupun kita dah meninggal dunia. Dia beza tuan-tuan kalau kita sedekah duit ataupun kalau kita sedekah makanan, bukan tak dapat pahala, dapat. Tapi sedekah duit, sedekah makanan, dia bukanlah sedekah jariah. Dia bukanlah sedekah jariah. Sebab apa? Duit tadi akan hilang, duit tadi akan habis. Kecuali kita sedekah duit untuk kita, orang tu belikan benda yang boleh digunakan sampai bila-bila. Ataupun kita sedekah makanan. Sebab apa? Makanan tadi akan habis, pahala akan dapat waktu tu je. Tapi tuan-tuan, kalau kita sedekahkan ataupun wakafkan barang yang kekal ain dia, maka pahala tadi akan berpanjangan sampailah kita meninggal dunia. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita sebut air wakaf, siapa yang bayar bil air ataupun siapa yang wakafkan sesuatu pada masjid dan sebagainya, dia akan dapat pahala yang berpanjangan. Contohnya apa tuan-tuan? Kalau masjid minta sumbangan untuk apa? Untuk aircon, untuk kipas dan sebagainya, tuan-tuan kita bagi sikit. Bagi sikit sebab apa tuan-tuan? Sedekah itulah yang akan jadi pahala yang berpanjangan bagi diri kita. Bila kita tengok dekat akhirat nanti tuan-tuan, kita pelik, kenapa mizan aku ni banyak sangat pahala ni? Lepas ke atas kita punya timbangan pahala kita. Sedangkan kita ni, kita tahu kita macam mana, lock gitu je lah kan. Bangun subuh kadang-kadang bangun, kadang-kadang tak bangun. Tak bangun tu bukanlah maksudnya ada perkara sebab apa tak bangun. Kadang-kadang kita ni solat jemaah, kadang-kadang tak jemaah. Kita sedar kita macam mana. Tapi bila tengok pahala kita banyak. Sebab apa? Sebab ada amalan yang kita lakukan, pahala tu walaupun kita dah mati dia masih berjalan.
masih lagi berjalan, masih lagi berjalan. Yang mana yang pertama adalah sedekah jariah, sedekah jariah. Jadi tuan-tuan perbanyakkan sedekah yang pahala dia berjalan. Contohnya apa? Sedekahkan, wakafkan Al-Quran. Wakaf Al-Quran ni tuan-tuan, bukanlah kita letak pada madrasah tahfiz dan sebagainya. Saya secara peribadi tak setuju sangat sebenarnya kalau kita sedekah Quran pada mahat tahfiz. Sebab apa? Mahat tahfiz dia orang dah ada Quran sendiri dah. Kalau kita sedekah pada masjid mungkin boleh kira lagi. Ataupun sedekah pada mana? Masjidil Haram, sebab orang ramai sana kan, dia akan sentiasa baca dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, kita infaklah perkara yang kita rasa apa? Yang kita rasa memang orang perlu sangat. Contohnya apa tuan-tuan? Contohnya masjid minta infak untuk aircon. Memang akan guna setiap masa, memang akan guna setiap hari. Dan barang wakaf ni tuan-tuan, pihak ataupun pihak yang bertanggungjawab dia tak boleh buat main je. Maksudnya apa? Kalau rosak, boleh tak dia main bagi pada orang? Tak boleh, sebab dia harta bersama. Cara dia macam mana? Kalau rosak ataupun kalau nak diganti dengan yang lain, mestilah dia cari dulu tempat yang dia boleh wakafkan juga benda ni. Contohnya wakafkan dekat masjid surau lain yang tak ada aircon, ataupun wakaf dekat madrasah lain yang tak ada aircon dan sebagainya. Kalau dah tak ada masjid, kalau dah tak ada surau, boleh apa? Barulah boleh kita jual, dan harta tadi ataupun hasil jualan tadi kita masukkan semula dalam tempat wakaf ataupun tabung masjid lah yang paling mudah. Bukan mudah untuk kita uruskan barang wakaf ni, sebab apa? Dia adalah hak kita bersama. Sebab apa? Dia hak semua orang, harta wakaf ni. Kemudian, itu bukan nak cerita pasal wakaf tadi. Saya nak cerita berkaitan dengan air qolah tadi. Air yang dalam masjid ni adalah air wakaf, jadi kita kena gunakan. Sebab itulah tuan-tuan, nanti kita akan tengok hukum dalam bab wudu. Apa hukum kita membazir air yang bukan hak kita? Contohnya kita terlalu banyak guna air masjid, apa hukum dia? Dan apa hukum kita terlalu banyak guna air di rumah kita sendiri? Sebab apa? Air di masjid air wakaf, air di rumah kita adalah air kita sendiri. Hukum dia berbeza. Walaupun pada asalnya membazir air tadi kalau dengan sengaja haram, tapi hukum asal dia apa? Hukum asal dia air wakaf kalau kita gunakan dengan berlebihan, maka dia akan jadi mutlak haram. Kalau di rumah kita guna berlebihan, dia akan jadi hukum makruh pada asalnya. Okey, baik. Kemudian ni cara nak menyucikan najis ada 3. Dia suci dengan diri sendiri, suci najis pula. Sucikan air, suci dengan diri sendiri, mukasarah, ataupun kita buang air tadi, buang sikit-sikit sampailah dia jadi suci. Baik. Kemudian Habib Hasan Al-Kaf dia tambahkan pada perbahasan yang akhir. Ni tuan-tuan mungkinlah kalau budak-budak ataupun para pelajar yang mengaji fiqh, dia memang akan jumpalah masail-masail. Dalam fiqh tuan-tuan, kadang-kadang persoalan akan datang, itu akan jadi masail. Itu yang akan jadi masalah-masalah yang ulama bincangkan dalam perbahasan fiqh. Baik tuan-tuan, kita mungkinlah tak terkeluar sebenarnya persoalan-persoalan ni sebab kita tak tahu. Tapi ulama dia banyak fikir dan banyak daripada fikiran mereka telah banyak menyelesaikan masalah dalam perbahasan fiqh. Baik tuan-tuan, kita tengok masailul fil ma'i. Masalah-masalah dalam perbahasan berkaitan dengan air. Tadi dah habislah berkaitan dengan air mutanajis dan sebagainya, kita dah habis bincang. Yang pertama apa? Lana ghuslun wajibun aw wudu'un wajibun wa ma'uhuma ghairu musta'mal ma suratu zalik. Tuan-tuan, sebenarnya kalau dalam fiqh kadang-kadang guru-guru kami lah, dia suka main teka-teki. Dia main teka-teki fiqh. Kita tak adalah, kita tak pandai sangat. Jadi guru-guru kami biasa dia main teka-teki. Contohnya apa? Dalam masail-masail macam ni lah. Contoh dia cakap apa? Lana ghuslun wajib. Sekarang ni kita bincang berkaitan dengan mandi wajib. Bukan mandi hadas, mandi yang wajib. Wudu'un wajibun, ataupun wudu' yang wajib. Wa ma'uhuma ghairu musta'mal, dan air dia bukanlah air musta'mal. Ma suratu zalik, apakah gambaran perkara tersebut? Tuan-tuan, dulu kita dah bincang awal dah. Mandi wajib ataupun wudu' yang wajib, mandi fardulah, mandi hadas ataupun wudu' untuk mengangkat hadas, maka air lebihan daripada mandi dan wudu' tadi dia akan jadi air apa? Dia akan jadi air musta'mal. Tapi tuan-tuan, dalam masalah yang disebutkan ni, apa dia mandi yang wajib ataupun wudu' yang wajib tapi air dia jadi air bukan musta'mal? Maksudnya apa? Air dia masih lagi air mutlak.
Kalau kita tanya orang kan, apa dia mandi wajib ataupun wuduk yang wajib tapi air dia masih lagi air mustakmal? Macam teka-teki lah tuan-tuan. Macam teka-teki. Jawapan dia apa? Jawapan dia suratuhu, gambaran dia. Gambaran dia apa? Idza nazara ghuslan masnunan. Jika bernazar, jika mandi sunat kita nazarkan, ka ghuslil jum'ah atau tajdidil wudu, seperti mandi Jumaat ataupun memperbaharui wudu. Fahuma fardani, maka dia akan jadi fardu. Wa ma'uhuma ghairu musta'mal, dan air lebihan daripada wuduk nazar dan juga mandi nazar tadi dia bukanlah musta'mal, li'annahuma lam yartafi'anil hadath, lam yartafi'a hadath. Kerana apa? Kerana wuduk dan juga mandi tadi bukanlah mengangkat hadas. Wa wujubuhuma 'aridun, dan kewajipan mandi dan wuduk tadi arid, mendatang sebab apa? Sebab nazar. Wal ibratu bil asli, dan ibrah adalah kita ambil ibrah hukum asal wuduk tadi. Jadi tuan-tuan, gambaran ni macam mana? Gambaran dia, ada seorang ni dia bernazar. Dia bernazar untuk apa dia bernazar? Katakan ni sekarang ni musim nak periksa dah. Katakan dia cakap, kalau aku dapat result straight A SPM, ataupun budak sekolah agama dia ada SMA, aku dapat mumtaz sufi, semua mumtaz SMA, maka aku bernazar nak mandi sunat Jumaat. Tuan-tuan, bila perkara sunat diniatkan untuk nazar, maka perkara tersebut akan jadi apa? Perkara tersebut akan jadi wajib kalau perkara tersebut berlaku. Contoh dia dapat straight A SPM, maka wajib dia mandi sunat Jumaat tadi. Hukum dia apa dekat situ? Hukum dia adalah mandi wajib. Maka bila mandi wajib, pada asalnya mandi Jumaat tadi sunat, dia akan jadi wajib. Tapi air yang lebihan daripada mandi sunat tadi, dia tak jadi musta'mal. Sebab apa? Sebab al-ibrah bil asli. Ibrah ataupun apa yang kita ambil adalah hukum asal mandi tadi. Hukum asal mandi sunat tadi adalah sunat, maka perkara sunat dia tak akan mengangkat hadas. Bila tak mengangkat hadas, air wuduk ataupun air lebihan daripada mandi tadi dia tak akan jadi mustakmal. Itu yang pertama. Yang kedua, ambil wuduk untuk tajdid wuduk disebabkan kita nazar. Contohnya kalau dapat straight A SPM, aku bernazar untuk tajdid wuduk, maka hukum tajdid wuduk tadi wajib. Tapi air lebihan daripada wuduk yang diperbaharui tadi, dia akan jadi apa? Dia akan jadi sunat. Tuan-tuan, dalam bab nazar ni kita tak boleh buat main juga. Banyak sebenarnya tuan-tuan benda yang kita nazarkan hukum dia akan jadi wajib, maka kita kena ambil hukum wajib tadi. Contohnya apa tuan-tuan? Ni biasa orang buat lah. Biasa orang buat. Contohnya kita bernazar, kalau kita dapat apa-apalah, kita ambil biasanya result, ataupun kalau aku sembuh daripada penyakit. Kalau aku sembuh daripada penyakit ni, aku bernazar untuk puasa 3 hari. Untuk puasa 3 hari. Kita memang bernazar untuk puasa 3 hari. Kemudian hari tu kita nak buat puasa nazar. Maka tuan-tuan, puasa pada asalnya sunat, dia akan jadi apa? Dia akan jadi wajib. Maka bila puasa wajib, boleh tak untuk kita putuskan ataupun untuk kita berbuka waktu kita tengah puasa? Tak boleh. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita kembali semula kepada puasa fardu. Puasa fardu tak boleh kita putuskan tanpa ada keuzuran. Jadi tuan-tuan, kalau puasa sunat tak ada masalah. Kita puasa Isnin Khamis, kita rasa lapar pula ni nak makan. Makan tak ada masalah puasa sunat. Tapi tuan-tuan, kalau puasa nazar, katakan kita puasa nazar, kemudian hari tu memang kita niat memang untuk puasa nazar, maka puasa tadi dia jadi wajib. Maka bila wajib, tak boleh kita putuskan puasa tadi, ataupun tak boleh kita berbuka dengan sengaja tiba-tiba dekat tengah hari. Tak boleh. Macam tu juga kita buat apa? Macam tu juga kita bernazar untuk biasanya puasa lah. Biasanya puasa ataupun hukum-hukum yang pada asalnya sunat, bila kita nazar dia akan jadi wajib. Maka nazar ni kita kena tengok semula lah. Kita kena tengok semula. Contohnya apa? Kita nazar untuk puasa 3 hari berturut-turut. Maka selagi mana kita tak dapat 3 hari berturut-turut tadi, selagi tu nazar kita tak akan terlepas. Selagi tu nazar kita tak akan terlepas. Contoh kita puasa hari ni, esok kita tak ada nak puasa dah, tak larat nak puasa.
maka kita kena ulang balik puasa tadi. Sebab apa? Kita dah nazar puasa 3 hari berturut-turut, maka kita kena 3 hari berturut-turut, hukum dia adalah wajib. Tuan-tuan, apa hukum asal nazar? Hukum asal nazar, ulama berselisih. Yang pertama kata harus, yang kedua kata makruh. Hukum asal nazar. Tapi tuan-tuan, bila lepas bernazar dan perkara tersebut berlaku, maka wajib untuk kita tunaikan apa yang kita nazarkan tadi. Wajib hukum dia. Okay, baik. Ini dalam bab nazar. Sebab itulah kita cakap tadi, asalnya mandi Jumaat adalah sunat. Tapi bila dia bernazar dapat sesuatu, kemudian dia nak mandi Jumaat tadi akan jadi apa? Akan jadi wajib. Tapi wajib mandi Jumaat tadi, dia tak menjadikan air tadi jadi air mustakmal, tak. Itu masalah yang pertama. Kita masalah ni macam teka-teki lah tuan-tuan. Teka-teki yang pertama. Yang kedua, lana ma'un mutanajjisun fi awanin muta'addidatin jama'naha fi ina'in wahidin fama hukmu hadzal ma'. Okay, baik tuan-tuan. Soalan yang kedua. Lana ma'un mutanajjisun. Kita ada air yang bernajis fi awanin muta'addidah, pada bekas-bekas yang banyak. Katakan ada 10 bekas. Ada 10 bekas yang mengandungi air yang bernajis. Jama'naha fi ina'in wahidin. Kemudian apa? Kita gabungkan air dalam 10 bekas tadi dalam satu bekas yang besarlah. Fama hukmu hadzal ma'? Apa hukum air ni tadi? Okey, baik. Idza balagha qullatain. Ni jawapan dia. Jika air yang kita kumpulkan tadi sampai 2 kullah. Air yang najis tadi tuan-tuan, sikit kita kumpulkan dalam satu bekas sampai 2 kullah ataupun lebih. Walam yataghayyar. Dan sifat najis tadi disebabkan kita campur air tadi, sifat najis tadi hilang. Fatahun walau furiqa ba'da dhalik. Maka air tadi akan jadi apa? Air tadi akan jadi suci. Walaupun 10 bekas tadi bekas yang bernajis. Walaupun 10 bekas tadi kita tahu bekas tersebut najis, tapi bila kita masuk letak dalam satu bekas, dan bila kita campurkan semua air tadi, sifat-sifat najis tadi semua hilang, maka air tadi jadi suci. Walaupun kita pisahkan semula air tadi, air itu tetap akan jadi suci. Wa illa fala yathur. Kalau apa? Kalau selain daripada ni, maksudnya apa? Kalaulah air tadi tak berubah ataupun masih lagi ada sifat najis dalam air tadi, walaupun dah lebih daripada 2 kullah, maka dia tak jadi suci. Jadi ibrah ataupun apa yang kita nak tengok, yang pertama mesti lebih daripada 2 kullah, yang kedua mesti hilang sifat-sifat najis tadi. Sifat najis apa? Bau, warna dan juga rasa dia. Walaupun 10 bekas tadi semua ada najis, tapi bila kita himpunkan semua air tadi, maka hilang sifat-sifat najis tadi. Air yang kita himpunkan, semua air yang najis tadi, dia akan jadi suci. Baik. Kemudian yang ketiga, ma suratu ma'in balagha mi'ata kullatin walakinnahu jalisun ma'a annahu lam yataghayyar. Ini sebenarnya masalah yang agak dakik lah, yang agak detail sikit, tapi kita bacalah untuk kita ambil ibrah daripada ni. Cuma kalau tuan-tuan tak faham, nanti boleh tanya semula. Suratul Zari, apa dia gambaran air yang sampai lebih daripada 100 kullah. Lebih lah tuan-tuan. 2 kullah lebih kurang 217 liter. 100 kullah lebih kurang 217 kali 50. Kalilah 50. Walakinnahu najisun. Dia ada 100 kullah. 100 kullah ni tuan-tuan boleh cakap anak sungai lah. Banyak air kan. Walakinnahu najisun. Tapi air tadi najis. Ma'annahu lam yataghayyar. Air tadi najis, tapi sebenarnya air itu tak berubah pun. Tak berubah air tadi disebabkan najis tadi. Ini masalah-masalah yang agak dakik dalam perbezaan mazhab Syafi'i. Tapi sebenarnya tuan-tuan, nanti kita cerita ni pandangan mazhab jadi dalam mazhab Syafi'i. Tuan-tuan, Imam Syafi'i dia ada 2 qaul. Kita panggil sebagai qaul qadim, qaul jadi. Kita dah sebut pada muqaddimah dalam mazhab Syafi'i dulu. Qaul qadim ni apa tuan-tuan? Qaul qadim mazhab Syafi'i ataupun pendapat Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i berada di Iraq. Qaul jadid ketika Imam Syafi'i berada di mana? Berada di Mesir.
Imam Syafi'i dia ada qaul qadim. Qaul qadim banyak atau diriwayatkan oleh anak murid beliau yang berada di Iraq. Antaranya yang terkenal adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad banyak riwayatkan qaul qadim dalam mazhab Syafi'i. Imam Ahmad anak murid Imam Syafi'i, Imam mazhab Hanbali. Kemudian qaul jadid yang berada di Mesir banyak diriwayatkan oleh anak murid beliau, Imam Muzani dan sebagainya. Itu berada di Mesir. Kalau kita terjemah qaul qadim apa? Qaul lama Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i ubah fatwa di Mesir. Dia bagi sebagai qaul jadid. Tapi tuan-tuan, dalam perbahasan fiqh mazhab Syafi'i ada beberapa masalah yang ulama ambil pendapat qaul qadim berbanding qaul jadid. Ambil fatwa lama Imam Syafi'i berbanding fatwa yang baru Imam Syafi'i. Antaranya ada lebih kurang 18 masalah yang disebutkan oleh ulama yang mana kita ambil qaul qadim mazhab Syafi'i. Kalau tak silap saya, antara perbahasan yang kita ambil qaul qadim mazhab Syafi'i adalah berkaitan dengan waktu maghrib ni. Berkaitan masuknya waktu maghrib, masuknya waktu isyak. Sebab apa? Qaul jadid Imam Syafi'i masuknya waktu isyak bila apa? Bila zahirnya syafaq abyad. Bila zahirnya apa? Ufuk, ataupun bila zahirnya warna-warna putih di langit. Tapi qaul qadim bila terzahirnya apa? Syafaqul ahmar. Nampak, kita panggil apa? Syafaq ni dekat langit kita nampak warna-warna merah. Tapi tuan-tuan, kita dalam pendapat tersebut kita ambil syafaqul ahmar. Sebab apa tuan-tuan? Kalau syafaqul abyad sebenarnya waktu maghrib dengan isyak lebih dekat. Waktu maghrib dengan isyak sebenarnya contoh 7:02 minit. Lebih kurang setengah jam je waktu maghrib, kemudian terus masuk waktu isyak lebih kurang, ataupun 45 minit. Bila syafaqul ahmar dia lama sikit daripada waktu maghrib nak sampai waktu isyak. Itu yang kita ambil pendapat mazhab Syafi'i. Tapi tuan-tuan, Hanafi, ada kebanyakan tempat mazhab Hanafi mereka memang ambil pendapat tu. Jadi waktu maghrib mereka ringkas, waktu maghrib mereka sekejap. Dan ada juga pendapat imam-imam lain yang cakap waktu maghrib ni sebenarnya sangat sekejap, cukup untuk kita apa? Untuk kita taharah, cukup untuk kita solat sunat, dan cukup untuk kita solat wajib, kemudian solat sunat ba'diyah. Sekejap aja, lebih kurang 10 ke 15 minit. Dan pendapat yang mukhtar dalam mazhab Syafi'i adalah sekarang ni lah waktu yang kita gunakan takwin di Malaysia, zahirnya syafaqul ahmar. Ni perbahasan dalam fiqh tuan-tuan. Memang akan banyak khilaf. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i sekali ada khilaf. Ni pula kalau kita banding dengan mazhab lain tuan-tuan. Sebab itulah fiqh ni perbahasan yang sangat besar. Buku yang kita tengok ni tuan-tuan, walaupun kita nampak macam tebal, tapi ni memang sikit asas je tuan-tuan. Asas dalam fiqh ibadat. Ada lebih kurang buku ni tebal macam ni juga dalam muamalat, dalam jinayat, dalam mawarith, dan juga dalam munakahat. Lebih kurang tebal macam ni juga. Itu pun semua asas tuan-tuan. Kitab-kitab yang besar, Al-Hawil Kabir, Minhajul Talibin, Tuhfatul Muhtaj, kitab-kitab yang lebih besar, banyak lagi ulama bahaskan. Jadi tuan-tuan, ilmu ni sebenarnya luas, seluas lautan. Tapi ilmu Allah tu lebih luas lagi tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita tengok ulama dulu macam mana dia orang menulis, macam mana dia orang belajar, kadang-kadang kita tak tercapai dengan akal kita tuan-tuan. Dengan masa dia orang ada Imam Nawawi umur 50 lebih tuan-tuan, umur 54 tahun meninggal dunia, tapi kitab dia banyak sangat tulis sampai pada kita sekarang. Majmu' Syarah Muhadzab, Al-Muhadzab Imam Syirazi tulis, Majmu' Imam Nawawi syarahkan. Imam Nawawi tulis 4 mazhab dalam tu. Kitab Al-Majmu' syarah kepada Al-Muhadzab, lebih kurang ada 30 jilid tak silap saya, tebal macam ni. Macam mana tuan-tuan Imam Nawawi tulis dalam umur dia macam tu tuan-tuan? Kita nak menulis sehelai pun ambil masa berapa lama tuan-tuan. Nak menulis ilmu sehelai ni, ilmu lautan daripada para ulama yang mereka tulis banyak-banyak kitab sampai kepada kita sekarang. Tu pun mungkin ada kitab yang tak sampai pada kita, ataupun yang tak dibukukan lagi. Jadi tuan-tuan, permasalahan tu nanti kita tangguhkan pada pertemuan kita akan datang. Macam mana yang kita sebutkan, air yang dah sampai 100 kullah, air sampai 100 kullah, air tu tak berubah tapi dia masih lagi jadi najis. Dan pendapat ni adalah mazhab jadid yang berlawanan dengan mazhab ataupun qaul qadim yang diterima oleh
mazhab yang dipilih oleh mazhab kita sekarang ni. Saya rasa cukup sekadar tu, nanti kita bincangkan lagi. Kalau ada masalah tuan-tuan boleh jumpa je lah saya kalau tak faham dan sebagainya. InsyaAllah moga-moga ada keberkatan apa kita bincangkan pada malam ni. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa apa tersalah cakap dan sebagainya. Moga-moga Allah ampunkan saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.